الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Fadailus Siyam, kelebihan berpuasa, fadilat puasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, kullu amal ibni Adam lahu illa sawm, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Wasiyamu junnatun, fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yawfas wala yaskhab, fa in syabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni sha'im. Walladhi nafsi biyadihi la khuluqu fami sha'imi atyabu 'indallah min rihi miski. Lis-sha'imi farhatan yafrahuhuma idza abtara fariha wa idza laqiya rabbah fariha bisawmi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli asyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amsalha. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, setiap amalan anak Adam baginya, untuknya, kecuali puasa, kerana sesungguhnya puasa itu untuk aku, kata Allah, dan aku, yakni Allah, akan membalasnya. Allah membalas dengannya. Dan puasa merupakan perisai, junnatun. Dan apabila adalah seorang daripada kamu berpuasa, pada yafus, jangan melakukan perkara yang buruk seperti bercakap perkara yang lucah, ataupun termasuk juga yafus di sini, jangan menggauli isteri. Pada yaskhab, jangan suka mencela, jangan suka menyatakan perkara-perkara buruk. Fa isabahu ahadun aw qatalahu, apabila ada seorang yang mencela, apabila mencela akannya oleh seseorang, apabila ada seorang itu mencela kamu, au qatalahu, atau membunuhnya. Maksud membunuh di sini memukulnya. Kalau orang memukul kamu, orang mencela kamu, maka katakanlah inni shaim, aku berpuasa. Demi diriku di tangan Allah, katanya Nabi, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada bau kasturi. Bagi orang berpuasa itu ada dua kegembiraan yang menggembirakannya. Yang pertama, apabila dia berbuka puasa, maka dia bergembira. Dan yang kedua, apabila dia berjumpa dengan Tuhannya, maka bergembira ia dengan sebab puasanya. Hadis riwayat daripada Bukhari dan juga Muslim. Pada riwayat Bukhari yang lain, pada riwayat Bukhari ditambah, mereka itu meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya, keinginan syahwatnya kerana aku, yakni kerana Allah. Maka puasa untuk aku, kata Allah, dan aku membalas dengannya. Dan satu kebaikan dibalas dengan 10 seumpamanya. Maka hadis ini memberitahu kepada kita tentang kelebihan orang berpuasa. Bagaimana ganjaran orang yang berpuasa, hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Kerana Allah Ta'ala lah yang membalas, wa ana ajzi bihi. Dan berpuasa itu, apabila berpuasa, seseorang itu kena menjaga diri daripada perkara yang boleh merosakkan puasa. Fala yafus, jangan bercakap perkara yang lucah, jangan buat perkara yang mengikut kehendak syahwat. Wala yaskhab, dan jangan juga kamu ini suka berteriak, suka mencela, suka mengatakan perkara yang buruk. Maka seseorang tadi apabila dia berpuasa lalu datang orang mencela dia,
lalu orang buat sesuatu yang buruk kepada dia, jangan dibalasnya. Jangan dibalasnya, bahkan berkatalah aku sedang berpuasa, aku orang yang berpuasa, yakni aku adalah orang yang menahan diri daripada melakukan keburukan demi jiwanya di dalam genggaman Allah Ta'ala, yakni jiwa baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda menyatakan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih Allah Ta'ala kasih di sisinya daripada bau kasturi. Dan apabila orang itu berpuasa, dia akan mendapat kegembiraan. Yang pertama, apabila dia berbuka puasa, sama ada berbuka puasa itu setiap hari dia berbuka puasa, ataupun berbuka puasa selepas itu dia menyambut raya. Setiap kali berbuka puasa dia bergembira, kemudian berbuka puasa lalu dia menyambut raya, dia bergembira. Maka ini kegembiraan yang pertama. Kegembiraan yang kedua, apabila berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan membawa ibadat puasa. Maka apabila puasa seseorang itu diterima oleh Allah, Allah membalasnya dengan ganjaran yang sebesar-besarnya, lalu dia sangat bergembira. Kerana apa? Kerana ganjaran orang yang berpuasa itu begitu besar sekali. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar ini benar-benar dia sabar, maka diberi pahala tidak terkira. Maka sabar di sini ada setengah ulama mengatakan bahawa sabar di dalam puasa. Apabila dia berpuasa, dia menjaga dirinya. Maka inilah kelebihan orang yang berpuasa. Faqad dallallahu ta'ala an syarafis siyam haisu nasabahu ilaihi wadhaif as-sawab ila adhafil katsirah wa tawalla subhanahu wa ta'ala jazaa'a lis-shaimin. Maka Allah Ta'ala telah menunjukkan atas kemuliaan orang yang berpuasa dengan dinisbahkan kepadanya, kepada orang yang berpuasa tadi, dengan apa? Dengan gandaan pahala, dhaif sawab, yakni gandaan pahala kepada gandaan yang begitu banyak, adhafun katsirah, gandaan yang banyak. Wa tawalla subhanahu wa ta'ala al-jazaa, dan Allah Ta'ala membalasnya, memberi Allah Ta'ala itu akan balasan lis-shaimin, bagi orang yang berpuasa. Walillah darul qail. Maka ada, sungguh demi Allah, ada satu mutiara kata yang begitu indah. Man kana yashku azuma da'i dhunubihi falyati fi ramadana babu tabibihi wa yafuzu man arafa siyamu bitibihi awalaysa qala Allah fi targhibihi as-sawmu li wa ana alladhi ajzi bihi. Sesiapa yang mengadu bahawa besar sungguh penyakit dosa dia, sesiapa yang mengadu, man kana yashku, siapa yang mengadu besar azuma da'u, penyakit dosanya. Mungkin maksudnya di bulan-bulan dahulu dia selalu berkata, Allah beratnya aku ini, banyaknya dosa aku, maksiat aku tidak tinggalkan. Maka mengadu ia akan besarnya penyakit dosa dia ini. Falyati fi Ramadan, maka datangkanlah ibadat di bulan Ramadan. Datangkanlah di bulan Ramadan, dan datangkan pada bulan Ramadan itu babu tabibihi, di pintu tabibnya. Pintu tabibnya, yakni di bulan Ramadan. Pergilah kamu berjumpa dengan orang yang boleh menolong kamu mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kamu ditunjukkan tentang kelebihan berpuasa. Wa yafuzu, maka berjayalah man arafa siyam, siapa yang tahu tentang puasa dengan kebaikan dia. Dan awalaysa qala Allah fi targhibihi, dan adakah tidak Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggalakkan puasa, dan Allah mengatakan puasa untuk aku dan aku yang membalas dengannya dengan berpuasa. Wa zaka amalus shaim, dan disucikan perbuatan puasa tadi, orang yang berpuasa, perbuatan orang yang berpuasa, bi annahu, kana sesungguhnya,
min ajli rabbi, kerana semata-mata kerana Allah. Ajli rabbi, kerana Allah. Maka Allah Ta'ala bersihkan amalan orang yang berpuasa tadi. Allah Ta'ala bersihkan perbuatan dia yang dahulu. Bulan-bulan yang terdahulu, dia masuk bulan Ramadan, dia beribadat, maka Allah Ta'ala bersihkan. Dengan syarat dia berpuasa itu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa zaka aidan, dan Allah Ta'ala membersihkan juga khalufu fami saim, bau mulut orang yang berpuasa. Wa huwa raihatu, iaitu bau al-muttasilatu, yang dihasilkan min, daripada natnil fami, daripada sesuatu yang keji daripada mulut, satu yang buruk daripada mulut, daripada makanan-makanan yang bercampur itu bau, menghasilkan bau. Maka walaupun bau, tetapi Allah kasih di sisi Allah Ta'ala, yakni Allah akan membalasnya orang yang berpuasa, walau bau mulutnya itu berbau, tapi Allah membalasnya di mana? Di negeri akhirat. Di negeri akhirat, berdasarkan hadis yang menyatakan bahawa la khalufu fami sa'i atyabu indallah min rihi miski itu. Maka ada ulama mengatakan selepas daripada zuhur jangan bersugi, jangan gosok gigi, jangan hilangkan bau mulut. Kerana apa? Selagi mana bau mulut itu ada, selagi itu Allah memberi pahala bahagian bau mulut. Dan nanti dekat negeri akhirat, bau mulutnya itu di dalam syurga lebih wangi daripada bau kasturi. Wa an Sahal ibnu Sa'ad al-Ansari as-Sa'idi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Sahal bin Sa'ad al-Ansari Sa'idi radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, katanya, inna fi jannati baban, di dalam syurga, sungguh di dalam syurga ada satu pintu, yuqalu lahu al-Rayyan, dan pintu syurga itu dikenali ataupun disebut dengan nama Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun, masuk daripada pintu tadi orang-orang yang berpuasa, yaumal qiyamah, di negeri hari kiamat, di negeri kiamat nanti, di hari kiamat nanti. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak masuk daripadanya seorang pun daripada selain daripada mereka. Selain daripada orang yang berpuasa tak boleh masuk. Hanya orang yang berpuasa saja. Lalu dikata yuqalu aina saimun, maka pintu syurga yang bernama Rayyan itu bertanya, mana orang yang berpuasa? Fayakumuna, maka berdirilah orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhu, maka tiada boleh masuk seorang daripada selain daripada orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu, apabila orang yang berpuasa itu masuk dalam pintu syurga yang bernama Rayyan, ughliqu, ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun, maka tiada lagi seorang pun yang masuk. Maka di dalam syurga ada satu pintu, nama pintunya Rayyan, untuk orang yang berpuasa, bukan saja puasa yang wajib, bahkan puasa sunat. Kalaulah dia tak puasa sunat banyak pun, dia puasa wajib, tapi puasa wajibnya sempurna, maka dia juga boleh masuk. Kerana ini khas untuk orang yang berpuasa. Maka puasa itu bukan sekadar puasa menahan lapar dan dahaga sahaja, bahkan puasa dengan dimakmurkan puasa tadi dengan ibadah. Maka apabila sahaja sampai nanti di dalam di negeri akhirat, dibukanya satu pintu itu dipanggil Rayyan, semua orang yang berpuasa boleh masuk. Orang yang bukan ahli puasa itu tidak boleh masuk. Allahumma ja'alna min ahli siyam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang ahli puasa. Dan jadikan ibadat puasa kami ini diterima oleh-Mu ya Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa fihi bayanu khususiyah bitamyizihim min baini ahlil jannah bi babin yakhussuhum la yadkhulu minhu ghairuhum ilaiha. Dan padanya ini ada menyatakan tentang keistimewaan, pengkhususan, bitamyizihim, dengan diistimewakan mereka yang daripada ahli syurga dengan satu pintu.
Pintu itu dikhususkan kepada mereka. La yadkhulu minhu, tiada masuk daripadanya itu ghairuhum, selain daripada mereka, ilaiha, kepada pintu tersebut. Hanya orang yang benar-benar berpuasa. Benar-benar berpuasa, maka dapatlah ia masuk. Moga-moga kita semua dipilih oleh Allah masuk dalam pintu Rayyan. Dan walaupun kita tak banyak puasa sunat, moga Allah Ta'ala tuliskan juga. Dan moga-moga berkat bulan Ramadan tahun ini, lepas pada ini kita jadi rajin puasa sunat. Maka Ustaz pesan kepada semua pelajar dan jemaah, jangan tinggal puasa 6 bulan Syawal. Jangan tinggal. Yang dahulu-dahulu masuk, ada lagi yang tak kesampaian, tak cukup 6. Sebulan cukup, 6 tak cukup. Jadi jangan tinggal. Jangan terpedaya dengan jamuan raya. Jamuan raya ialah, tapi jangan sampai kerana jamuan raya kita sampai tidak puasa 6 hari. Jadi dengan itu tak pesan kepada pelajar, ingat puasa 6 nanti semua kena mengerjakannya. Boleh? Baik. Riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya asyamu wal Quran yashfa'ani. Semua puasa dan juga Al-Quran akan memberi pertolongan. Sebab tu kalau puasa jangan tak baca Quran, biar dapat dua-dua. Puasa akan tolong kita, Al-Quran akan tolong kita. Yashfa'ani, dua-dua ni akan tolong lil abdi, bagi hamba. Bila? Yaumul qiyamah, di hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa berkata. Dia kata depan siapa? Depan Allah. Rabbi, wahai Tuhanku, mana tu aku mencegah dia. Aku ni apa? Puasa. Aku telah mencegah dia ini. Ta'am, makan. Syarab, minum. Syahwat, nafsu syahwat. Aku telah cegah dia. Fa'ni fihi, maka maknanya aku ingin memberi syafaat padanya. Yaqulu Quran, maka Quran pula kata, Rabbi, wahai Tuhanku, mana tuhu, aku cegah dia. Apa dia? Naum, tidur. Maksudnya dia tak tidur kerana baca Quran. Cegahnya tidur billahi, pada waktu malam. Fasyafa'ni fihi fayashfa'ani fihi, maka aku ingin memberi syafaat padanya, maka diberi syafaat. Allah Ta'ala kata, syafaatlah kamu. Maka orang yang berpuasa dapat pertolongan daripada Al-Quran, dapat pertolongan daripada perbuatan puasanya tadi. Hadis riwayat daripada Imam Ahmad. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qultu, kata Abi Umamah, aku berkata, ya Rasulullah, murni, tunjukkan kepada aku bi amrin, satu perkara, yang fa'unillahu bihi, yang memberi manfaat kepada aku oleh Allah. Tunjukkan satu perkara yang Allah akan memberi manfaat kepada aku dengannya, dengan perkara tadi, dengan amalan tadi. Qala, katanya Rasulullah, alaika bisyam, hendaklah kamu ini sentiasa berpuasa. Kerana apa? Fa innahu la mislalahu, kerana tidak ada yang seumpama dengannya. Kalau kita buka Quran, kalau Quran tu kita buka, nak dapat pahala kita baca. Kita baca. Tetapi ada satu amalan, habis kita baca, kita pun tutup. Lepas tu kita pun simpan Quran. Habislah bahagian pahala baca Quran, sebab kita tak baca dah. Tetapi kalau kita berpuasa, bermula daripada start kita puasa sampai ke akhir, puasa itu mendatangkan pahala. Setiap detik saat sepanjang kita berpuasa, walaupun kita tidur, walaupun kita rehat, walaupun kita duduk saja, tetapi selagi mana kita berpuasa, pahala tidak putus-putus. Maka Nabi kata, fa innahu la mislalahu, sesungguhnya puasa tidak ada bandingan dengannya. Jadi bila puasa, bermakna orang itu tetap dapat pahala walaupun dia duduk saja. Lagi mana dia tidak buat maksiat besar, dia tetap juga dapat pahala. Apatah lagi kalau dia baca Quran, dia berzikir, dia infak bulan Ramadan, dia buat amal-amal soleh, maka puasa ini Nabi kata tiada yang seumpama dengannya. Hadis riwayat An-Nasa'i, Al-Hakim, dan kedua-dua hadis ini hadis yang sahih. Baik,
Babi Abi Ya'la wa Tabarani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna rajulan sama yauman tatawwu'an," sekiranya seorang lelaki berpuasa satu hari puasa sunat, summa u'tiya, kemudian dia diberi mil'ul ardi zahaban, diberi memenuhi bumi emas, habis emas. Kalau di Kelantan ada pasir emas, di Melaka ada paya emas, di Terengganu ada bukit besi. Tu je Terengganu, orang Terengganu. Maka seandainya semua bukit itu menjadi emas, bukit besar pun emas, bukit kecil pun emas, habis bukit semua jadi emas, segala gunung-gunung pun semua jadi emas. Ingat ke gunung saja jadi emas, pasir-pasir di pantai semua jadi emas belaka. Lepas tu dia beri kepada kamu seorang, macam mana? 40 kali pesan dibagi. Maka seandainya diberi kepadanya memenuhi bumi itu emas, lam yastawfi sawabahu duna yaumal hisab, tidak akan menyamai pahala puasa, tidak mencukupi ataupun tidak dapat menyempurnakan pada pahalanya tadi ketika mana di negeri akhirat. Sebab itu dikatakan bahawa ibadah itu lebih utama, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik pada dunia dan segala isi dunia. Segala isi dunia dibandingkan dengan ibadah lebih utama. Wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah," tiada daripada seorang hamba yang berpuasa satu hari pada jalan Allah Ta'ala, illa kecuali ba'adallahu wajhahu 'anil nar sab'ina kharifan, maka Allah Ta'ala menjauhkan wajahnya daripada neraka sebanyak 70 musim. Ada kata kharifan ni musim bunga. Maknanya apa? Bila dia berpuasa, Allah jauhkan dia daripada neraka. Satu hari puasa sunat, jauh dari neraka. Puasa lagi, jauh lagi. Puasa lagi, jauh lagi. Puasa lagi, jauh lagi. Demikianlah, semakin banyak dia berpuasa, semakin jauh daripada neraka. Apa maksudnya? Maksudnya kalau dia jauh daripada neraka, bermakna dia dekat dengan syurga. Moga-moga Allah Ta'ala beri kekuatan kita untuk berpuasa, bukan saja puasa wajib, bahkan puasa sunat. Amin ya rabbal alamin. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa huwa kinayah, itu satu kinayah saja, macam kiasan saja. Annahum laisu min ahlina, menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa mereka bukan ahli neraka. Antara tanda supaya seorang itu jauh daripada neraka ataupun tanda dia bukan ahli neraka, dia suka puasa sunat. Dia puasa sunat jauh, sembahyang sunat jauh, sebagai nak khabar kinayah saja, sebagai apa ni, pinjaman ataupun apa, kiasan gitulah, perbandingan. Dia ini jauh daripada neraka, laisu min ahli nar, bukan daripada ahli neraka. Wa hadza bi siyami yaumi wahidin, itu kalau satu hari dia berpuasa dah jauh dah 70 musim contohnya. Maka wa kaifa bi siyami ayyam, bagaimana kalau dia puasa banyak hari, asyhur dan beberapa bulan, wasinin dan beberapa tahun, maka semakin jauhlah ia daripada neraka dengan banyak berpuasa. Kerana Allah, bukan kerana diet. Diet panggil diet je. Kerana nak kurus, waktu dah cik. Kata kita puasa sikit biar tubuh kita jadi comel kan. Itu tak. Itu tidak, bukan kerana Allah. Itu kerana nak kurus, itu kerana nak kecantikan. Wasiyamu zakatul jasad, puasa itu adalah zakat kepada jasad, pada tubuh. Faqad rawa Ibnu Majah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in zakah, setiap satu ada zakat, harta benda ada zakatnya.
Kewangan ada zakatnya, zakat harta. Pertanian ada zakatnya, zakat pertanian. Peternakan ada zakatnya, zakat pertanian. Zakat binatang ada zakatnya. Jadi begitulah juga jasad kita ni ada zakatnya. Setahun sekali je. Kita tengok asyhadu an la ilaha illallah, rukun Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, ucapan kalimah syahadah sepanjang hidup. Berpuasa, sembahyang itu 5 kali satu hari. Berpuasa 1 bulan, 1 tahun, dalam setahun 1 bulan saja. Zakat, terutama zakat fitrah. Zakat fitrah dalam 1 tahun sekali saja zakat fitrah. Haji dalam semua hidup sekali saja kalau mampu. Maka ada zakatnya. Apa zakat tubuh badan kita? Ya, ini puasa. Wa zakatul jasad as-saum, dan zakat ini, zakat jasad kita adalah puasa. Wa siyam nisfu sabri, dan puasa itu sebahagian daripada kesabaran. Memang puasa kena sabar, sabar, dan puasa boleh mendatangkan ganjaran yang besar, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Ya, moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita ahli puasa, insyaAllah. Wallahu a'lam. Kita sambung akan datang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizqna ilman nafi'an wa zidna fahman thayyiban. Allahumma taqabbal a'malana wa taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa khushu'ana wa tadarru'ana innaka antas samiul alim. Allahumma ja'alna min ahli siyam, Allahumma ja'alna min ahli qiyam, Allahumma ja'alna min ahli ibadah, Allahumma ja'alna min ibadika salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.